Salam sejahtera. Dengan ini dijangkakan calon Pakatan Harapan di PRK Sungai Bakap bakal mengalahkan calon Perikatan Nasional. Ini apabila Cikgu Johari yakin sokongan pengundi di kawasan hitam. Cikgu Johari Arifin yakin dapat meraih kepercayaan pengundi, terutamanya di kawasan Sungai Duri, dan tidak pernah merasa terasing berada di situ. Menurut calon Pakatan Harapan PH itu, beliau berkata Sungai Bakap itu walaupun dilabel sebagai kawasan hitam buat Pakatan Harapan, tetapi ia tidak mengurangkan keyakinannya untuk merampas kerusi yang dimenangi Perikatan Nasional PN sebelum ini. Saya rasa ini tempat saya. Saya tidak terasa asing pun, kata beliau. Malah, saya tengok ramai pegawai-pegawai pun saya kenal. Mana-mana pihak pun saya kenal. Jadi, alhamdulillah, mungkin itu satu kelebihan buat saya, katanya lagi. Dalam masa sama, beliau berharap lebih ramai pengundi dapat keluar awal menunaikan tanggungjawab mereka hari ini, memandangkan cuaca di sebelah pagi adalah baik, kata calon Pakatan Harapan itu lagi. Alhamdulillah pagi ini cuaca baik dan cerah di pusat mengundi ini. Saya nampak pengundi sudah ramai. Kotak-kotak undi pun sudah separuh, katanya. Saya ucapkan terima kasih kepada pengundi yang dapat keluar awal hari ini. Saya tengok hampir semua saluran seimbang daripada jumlah pengundi dan berharap ia akan berterusan sampai ke petang, katanya dipetik Aisral Awani. Terdahulu beliau mengadakan lawatan di pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Sungai Duri. Saudara-saudara sekalian, dengan keyakinan penuh daripada Abang Johari ini ataupun Cikgu Johari ini, maka ini memberikan tonik baru kepada gerakan kempen Pakatan Harapan. Dengan keyakinan seperti ini, dijangkakan Cikgu Johari tidak akan mengalami kekalahan dalam pilihan raya pada kali ini. Walau bagaimanapun, sila tinggalkan komen kamu. Adakah Pakatan Harapan yang diterajui oleh Anwar Ibrahim akan kalah dalam pilihan raya kali ini? Sekiranya Anwar Ibrahim kalah dalam pilihan raya kali ini, adakah Pakatan Harapan dalam keadaan yang bahaya? Saudara-saudara sekalian, Cikgu Johari yakin sokongan pengundi di kawasan hitam, terutamanya di Sungai Duri. Ikuti terus ulasan saya, jangan lupa tinggalkan komen kamu. Salam sejahtera, ini keputusan terkini daripada PRK Sungai Bakap. Dilaporkan bahawa setakat jam 11 pagi tadi, baru 24% para pengundi keluar mengundi, sehingga mendesak pengerusi SPR menggesa keluar mengundi. Ini menurut pengerusi SPR, Ramlan Harun. Beliau menggesa pengundi untuk keluar mengundi secepat mungkin, susulan kadar keluar mengundi yang masih rendah. Dengan keadaan cuaca yang sukar diramal, Ramlan menasihatkan agar orang ramai keluar awal mengundi. Orang ramai juga dijangka keluar akan lebih ramai pada sebelah petang. Dia juga menjangka kadar keluar mengundi lebih rendah berbanding PRN lalu, namun tetap yakin semakin ramai akan berbuat demikian nanti. Setakat jam 11 ini, Ramlan berkata kadar keluar mengundi adalah sekitar 24%. Saudara-saudara sekalian, dengan peratusan keluar mengundi yang terlalu rendah ini, ada dua senario yang bakal berlaku. Pertama, keputusan yang akan diperoleh tidak akan dapat menentukan kehendak rakyat secara keseluruhan. Kerana kalau hanya sekitar 40-50% sahaja yang keluar mengundi, maknanya tidak lebih daripada separuh atau lebih separuh sedikit sahaja pengundi penduduk di Sungai Bakap yang memilih membuat pilihan.
Namun tidak boleh dipersalahkan sesiapa tentang isu itu. Yang harus dipersalahkan ialah para pengundi yang tidak mengundi. Jadi janganlah pula nanti sampai menyesal gara-gara tidak keluar mengundi. Perkara kedua yang boleh diramal akan berlaku dengan peratusan keluar mengundi yang terlalu rendah ini ialah kekalahan akan menimpa salah seorang daripada calon tersebut. Kalau yang kurang keluar mengundi itu daripada kumpulan orang Melayu, maknanya yang mungkin akan kalah ialah calon daripada Perikatan Nasional, kerana calon Perikatan Nasional banyak bergantung kepada undi orang Melayu. Namun, jika senario yang kedua yang berlaku, iaitu yang ramai keluar mengundi ialah orang Melayu, maka besar kemungkinan calon Perikatan Nasional akan menang pula. Tapi kalau yang keluar mengundi itu daripada kaum Cina yang lebih ramai turun keluar mengundi, dapatlah diramal dan disahkan bahawa peluang akan lebih besar dinikmati oleh calon Pakatan Harapan. Kerana seperti yang kita sedia maklum, calon Pakatan Harapan banyak bergantung kepada undi orang bukan Melayu. Jadi adakah di sebelah petang nanti selepas jam 1 atau jam 2 petang akan ada pertambahan peratusan keluar mengundi? Kerana jika dilihat sekarang ini baru 24% yang keluar mengundi. Ada lagi lebih kurang 76% yang belum keluar mengundi. Menjadi persoalan kita ialah apa yang menyebabkan peratusan ini keluar mengundi rendah. Mungkinkah disebabkan mereka sudah muak dengan pilihan raya, ataukah mereka sudah muak dengan politik? Kerana ada yang kata, sama saja kami undi atau tidak, nanti balik-balik undi lagi, kata mereka. Ini merujuk kepada beberapa tindakan-tindakan ahli politik yang membelakangkan kepentingan rakyat setempat. Mereka sanggup mengkhianati undi rakyat semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri. Ada juga netizen yang kata, kami dah malas mau mengundi kerana hampir saban tahun, 2 tahun sekali, kadang setahun sekali ada pengundian. Terkini pula ura-ura makin jelas kedengaran bahawa kerusi 6 ahli parlimen bersatu bakal diadakan PRK juga. Jadi kata mereka, sampai bilalah pilihan raya ini tak habis-habis, kata mereka lagi. Apa pula pendapat anda semua? Kita menyeru supaya penduduk setempat di Sungai Bakap keluarlah mengundi. Jangan sampai anda pula menyesal nanti. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini penentuan siapa yang bakal kalah dan siapa yang bakal menang dalam PRK Sungai Bakap. Namun demikian, ramai yang mengatakan keputusan 50-50. Tetapi ia bergantung kepada jumlah kiraan peratusan mengundi keluar mengundi. Namun demikian, ada satu perkara yang mengejutkan ramai pihak. Mengejutkan penyokong Perikatan Nasional pernah mengaku murtad sebut perkataan jelik terhadap Perdana Menteri. Apa perkataan jelik yang dikatakan itu? Mengejutkan apabila Perikatan Nasional PN membiarkan seorang lelaki yang pernah mengaku murtad menyebut perkataan jelik terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Individu lengkap berbaju Melayu dan mengenakan tanjak itu menjadi penceramah di pentas kempen Perikatan Nasional. Brother Anwar Ibrahim, singkatnya apa? Dia mengatakan perkara yang amat jelik terhadap Anwar Ibrahim. Singkatan nama tak salah, saya bukan maki dia. Nak buat macam mana singkatannya macam itu, katanya merujuk kepada perkataan jelik yang disebut terhadap Anwar Ibrahim. Saya tak kata dia kinzir, katanya yang difahamkan bersama bersatu.
Pada tahun 2019, lelaki sama pernah mengaku murtad dalam siaran langsung di media sosial yang dirakamnya. Kenyataan itu boleh dilayari di laman YouTube. Rata-rata mempersoalkan pendirian PAS yang membenarkan penceramah Perikatan Nasional menghina sesama Islam di pentas ceramah parti itu. PN panggil orang macam ini untuk bercakap atas pentas, main-main dengan agama. Memang dia ni, orang ni punya kegemaran kan? Tungganglah selagi boleh, kata mereka. Kalau nak dengar penipuan, pembohongan, maki hamun, fitnah dan perkara yang tak memajukan rakyat, pergilah dengar ceramah PN. Tetapi kalau nak dengar isu-isu yang keluar dari kotak, pergilah dengar ceramah PH. Demikian antara komentar warga maya. Saudara-saudara sekalian, apabila perkara ini menjadi satu perkara yang panas, ini sudah tentu akan menjadi siasatan pihak polis, kerana hantaran jelik berkaitan dengan pemimpin negara pasti akan mendapat padah. Kita berharap lelaki yang membuat kenyataan ini menerima padahnya. Bayangkan saja, berani-beraninya dia pernah mengaku murtad, tapi menyebut perkataan jelik pula terhadap Perdana Menteri. Ini apabila Perikatan Nasional membiarkan seorang lelaki yang pernah mengaku murtad menyebut perkataan jelik terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Individu yang dikatakan ini lengkap berbaju Melayu dan mengenakan tanjak, menjadi penceramah di pentas kempen Perikatan Nasional. Brother Anwar ini, singkatannya apa, kata beliau, sehingga menyebut perkara yang amat-amat jelik. Saudara-saudara sekalian, singkatan nama tak salah. Saya bukan maki dia, nak buat macam mana, singkatannya macam itu, kata beliau. Saya tak kata khinzir, katanya, yang difahamkan bersama bersatu. Sebenarnya pada tahun 2019, lelaki yang sama ini pernah mengaku murtad dalam siaran langsung di media sosial yang rakaman kenyataannya itu boleh dilayari di YouTube. Rata-rata mempersoalkan pendirian PAS yang membenarkan penceramah PN itu menghina sesama Islam di pentas ceramah parti. Perikatan Nasional panggil orang macam ni untuk bercakap atas pentas, main-main dengan agama. Memang dia orang ni punya kegemaran, kan? Kata seorang lagi. Dan menambah, tungganglah selagi boleh. Seorang lagi netizen mengatakan kalau nak dengar penipuan, pembohongan, maki hamun, fitnah dan perkara yang tak memajukan rakyat, pergilah dengar ceramah PN. Tetapi kalau nak dengar isu-isu yang keluar dari kotak, pergilah dengar ceramah PH. Demikian antara komentar warga maya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Hari ini pengundian Sungai Bakap. Maka dengan laporan ini, bolehlah disimpulkan bahawa Perikatan Nasional silap-silap hari bulan bukan saja kalah, tapi akan kalah teruk di PRK Sungai Bakap. Perikatan Nasional dijangka akan kalah. Di Sungai Bakap, anak muda tidak lagi gairah dengan Perikatan Nasional dan kini selesa berbaju perpaduan. Ilham Center merumuskan gelombang anak muda begitu gairah menyokong PN sebelum ini berubah di Sungai Bakap apabila sokongan mereka tidak sekuat dahulu. Kurang 24 jam hari pengundian PRK Sungai Bakap, calon kerajaan perpaduan dan Perikatan Nasional PN dilihat memiliki peluang seimbang untuk menang dalam pertandingan dua penjuru itu. Menurut kajian sebuah firma penyelidikan bebas, Dapatan Ilham Center merumuskan gelombang anak muda yang begitu gairah menyokong PN sebelum ini berubah dengan ketara di Sungai Bakap.
apabila sebahagian mereka tidak lagi segan bergaya dengan baju T logo perpaduan ketika beribadah atau beriadah. Anak-anak muda yang dulu gairah mempamerkan sokongan kepada Perikatan Nasional sekarang sudah tidak sekuat itu. Pengundi muda mula tidak segan silu untuk bergaya dengan baju gabungan Parti Perpaduan, lepak berbual di sana-sini. Situasi yang tidak menonjol dalam PRN lepas, menurut kajian dijalankan dalam dua fasa, iaitu pertengahan kempen dan menuju penghujung kempen. Sungai Bakap, Dewan Undangan Negeri di bawah Parlimen Nibong Tebal adalah kerusi bercampur dengan 59% pengundi Melayu, Cina 23%, India 17% dan lain-lain 1%. Calon kerajaan perpaduan diwakili Johari Arifin, bekas guru dan anak tempatan, manakala calon Perikatan Nasional mempertaruhkan Abidin Ismail, pembantu wakil rakyat sebelum ini, Nur Zamri Latif yang meninggal dunia. Selain faktor ayunan anak muda, Ilham Center berkata, sokongan pengundi teras UMNO yang memilih PN pada PRN lalu dilihat sudah tidak sekuat sebelumnya. Kajian di lapangan menunjukkan gerak kerja jentera UMNO yang kuat dan sistematik dengan menyantuni dan mendampingi kelompok itu semakin diterima. Temu bual bersama pengundi UMNO menunjukkan situasi tersebut telah mula berubah sedikit. Kecenderungan mereka terhadap Perikatan Nasional semakin tidak kuat seperti sebelumnya menurut dapatan itu. Pada PRU 14, Barisan Nasional BN memperoleh kira-kira 8.000 undi bagi Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap dibantu 5.000 ahli UMNO di kawasan berkenaan. Akibat rempuhan gelombang hijau, sebagian besar pengundi teras UMNO memberi undi kepada Perikatan Nasional dalam PRN lalu. Menyentuh undi etnik Cina yang mendapat deposit menjadi deposit tetap Pakatan Harapan sejak beberapa siri pilihan raya sebelum ini, Ilham Center mendapati kelompok berkenaan tidak menunjukkan kegairahan untuk membuang undi esok kerana tidak berpuas hati dengan beberapa polisi ekonomi dan prestasi kerajaan perpaduan khususnya berkait isu air. Namun senario ini tidak berlaku secara blok. Sebahagian lagi pengundi etnik Cina tetap memberi komitmen untuk keluar mengundi. Jika PHBN berupaya memujuk pengundi Cina untuk keluar mengundi, mereka berpotensi merampas Dewan Undangan Negeri ini daripada Perikatan Nasional jika perbezaan peratusan keluar mengundi etnik Melayu dan Cina tidak melebihi 15%. Jika sebaliknya, PN akan mengekalkan status quo sebagai pemenang kerusi ini menurut dapatan itu. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.